أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيد مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله. افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله. فالاسم المفرد نحو مررت بزيد والفتى. Situ lah. Halaman. Ada juga. Ya Ustaz. Falismul mufradu. Jadi fa tu dia panggil fa fasihah. Dia nak menyatakan misal. Soalan kata gini. Iza arata ma'rifata. Iza arata ma'rifi. Iza arata ma'rifata. Misali kulli minha. Misali kulli minha. Sebab dia nak menyatakan misal. Apabila mengenakilah oleh engkau akan mengetahui bagi contoh-contoh daripada as-salah saat tadi. Fa'akulu laka. Nescaya berkatalah oleh aku bagi engkau. Kata apa? Al-ismul mufradu. Bermula isim mufrad itu. Yang molek dia kena tambah al-musarifu tu. Sebab dia sebut dulu al-ismul mufradu al-musarifu. Lepas tu dia kena datang al-ismul mufrad al-musarifu. Patut kata gitulah. Ya. Bermula isim mufrad. Yang ni al-ismul mufradu ini al-munsarif. Nahu khabar. Kainun adalah yang tak kena. Nahu qaulika. Nahu tu jadi khabar. Ialah seumpama perkataan kau. Mana seumpama perkataan kau? Marartu bi Zaidin. Makul kau pada kata qaulika yang mahzuf. Ataupun kita kata Marartu bi Zaidin tu jadi badal pada kata qaulika dengan makna makulika. Tu dia. Marartu bi Zaidin. Berjalan oleh aku, lalu dengan aku, dengan Zaid. Maksud dengan Zaid sini, ba ni panggil balik ilsaq. Lalu dengan aku tu berhampiran dengan Zaid. Dekat dengan Zaid. Wal fata. Isim mufrad juga. Al fata. Dia misal yang pertama tu dia panggil misal untuk isim mufrad yang zahir. Adapun al-fata tu dia panggil maratu bil fata. Maratu bil fata al-fata atau pada kata Zaidin. Maratu bil fata tu dia panggil i'rab bagi muqaddarah.
bukan i'rab zahirah. Dipanggil muqaddarah. Tu dia. Soalan kata dia gini. Apa tu? Al-fata majrurun bil kasrah. Dia jarkan dengan kasrah. Dia majrurun al-fata bil kasrah, tapi majrurun bil kasratil muqaddarah. Cakap gitu. Majrurun bil kasrati al muqaddarah li'anau al-ismul mufrad al-munsharif. Itu. Dijarkan dengan kasrah yang muqaddarah. Nak baca al-fatayi tak boleh. Ajar mana? Dia berat lidah bagi orang Arab. Maka kita kata kasrah tu dipanggil kasrah muqaddarah. Tu Wajam taksiri. Tak kena. Wajam taksiri atau pada kata al-ismu mufradu. Maka bermula jamak taksir itu. Ini jamak taksir ghair jamak taksir munsharif lah. Yang terima tanwin. Nau qaulika marartu birrijali wal usara. Berjalan aku dengan beberapa lelaki, wal usara atau pada kata birijal atau pada kata arijal. Berjalan oleh aku bil usara, dengan berhampiran dengan orang-orang tawanan. Usara. Habis. Jadi tu wal hunudi. Dan berjalan aku dengan beberapa orang yang bernama Hindun. Untuk panggil jamak taksir. Habis itu. Itu dia panggil jamak taksir. Alamat khafat dia kasrah. Tapi kasrah pada kata usara, kasrah bi kasrah muqaddarah. Adapun al-hunudi dan rijal itu dipanggil kasrah kasratu zahirati. Kasrah yang zahir. Sebab nampak ada baris bawah tu. Ada rana. Ada pun usara. Baca al-usarayi tak boleh. Berat lidah. Li ta'azur. Kena uzur. Tu dia. Habis. Ini mudah, tak payah ni. Dia kata, ye nak baca sampai bab fi'il lah Dah habis dah bab ni semua. Kita buat last kali sebelum masuk bab fi'il. Ni bab ni semua habis dah. Tapi Ustaz, tidakkah Ustaz kata tadi yang ni, yang kedua tu jamak taksir munsharif kan, tapi bila dia punya contoh tu tak ada tunjuk tanwin di hujung rijal tu. Jadi rijali je. Kan patut ada tanwin kan. Dia boleh terima tanwin. Tapi kalau nak tanwin tak ada alif lam lah kan Ustaz kan? Dia alif lam Birijali takkan rijali tak boleh lah. Boleh terima tanwin. Dia boleh terima tanwin. Baik, kalau lah tak ada lam birijalin. Tu. Nampak? Ya. Tapi dia bila ada alif lam dia tertegah lah situ, tak boleh. Tapi kalau saya rasa lah patutnya dalam soal ni dia patut taruh tanwin sebab dia nak menerangkan makna jamak taksir munsharif tu kan. Pandai-pandai tak? Memang dia kata. Tapi dia masalah sebab dia menyertai dengan lam. Dia menyertai dengan lam. Dia sepatutnya aula dia kena cakap jam'u taksir al-munsharif. Tapi ni di sini ni dia masuk ghairu munsharif. Sebab dia jadi mudhaf. Sebab dia jadi mudhaf. Sebenarnya saya pun pening ya Ustaz ni. Ya. Sebab dia kata, macam dia tekan, okey, falismul
mufradu nahwu kan. Marartu bi Zaidin. Dia nak tunjuk yang bi Zaidin tu ke dia nak tunjuk yang wal fatah? Dia nak sebut yang belakang tu selepas dia nak cerita sini, cerita dia apa? Alamat kasrah. Itu alamat dia, alamat kasrah itu jadi alamat bagi khafat. Tapi kan dekat atas tu dia cerita pasal munsharif kan yang boleh terima tanwin. Tapi kenapa dia tunjuk contoh wal fatah yang tak boleh terima tanwin? Dan Sini dia Al-Fatah ni dia panggil bukan masalah tanwin. Al-Fatah ni dia panggil domah, dia panggil kasrah muqaddarah. Dia nak balik bawah Betul tu tak maksud boleh. saya. Dia nak Maksud saya- balik bawah tak boleh. Ya, maksud saya betul lah apa Ustaz cakap. Tapi maksud saya, apa yang dia cakap tu dengan contoh dia bagi tu macam bertentangan. Sebab dia cakap pasal mufrad yang terima tanwin. Tapi dia bagi contoh yang tak boleh terima tanwin. Tak, saya Fatah tu rasa kan? Gini, apa maksud munsharif? Munsharif Bukan suruh yang tak tanwin, boleh terima tanwin. boleh terima. Depan tu ada nanti. Jangan gaduh. Depan tu ada wal munsarifu ma'nahu allazi yaqbalu sarfa. Wal sarfu wa tanwin. Depan tu ada. Munsharif tu apa? Bukan kata nak tanwin tu tak. Boleh terima masuk tanwin. Faham. Tapi saya yang tak faham tu dia cakap pasal macam kita cakap kan, okey, kita nak bagi contoh, kita sebut pasal yang boleh terima tanwin, tapi kita bagi contoh yang tak terima tanwin. Faham tak? Saya macam pening, kenapa macam ni? Macam tu lah. Saya pening, kenapa dia bagi contoh yang bertentangan pada statement dia macam tu? Kalau dia nak bagi yang ni, Ustaz kata kat depan kita, dia bagilah contoh tu kat depan, jadi dia macam mengelirukan. Tak, dia sebab kalau ulama dia buat tu dia bukan mengelirukan. Dia ada faedah dia. Kalau dalam balaghah tu dia panggil, kalau dia panggil ada faedah dia bukan sahaja tu. Kadang-kadang kita nampak pada awal Zohir tu gitu. Nanti kat depan tu dia lain pula. Sebab dia kalau dia ikut rahsiah dia ada bahas lagi tu. Dia bahas munsharif ni ada dua. Dia ada hakikat, ada pada hukum. Kalau pada dia kata kalau pada hakikat seperti Zaidin. Kalau pada hukum kalau pada hukum tu kita kata dia tidak terima tanwin. Bukan fatah tu dia tak ada isu. Fatah ni dia panggil kasrah muqaddarah. Ini kita dah belajar dulu lah. Dia isi mangkus. Dia tak ada kaitan dengan ni. Cumanya dia nak bagi contoh ni. Ini dia panggil kasrah muqaddarah. Ni nak cerita kat sini. Dia nak cerita pasal kasrah. Kasrah tu boleh. Dia panggil kasrah tu. Ada kasrah zahirah. Ada kasrah muqaddarah. Okey. Kalau kita bahas. Dia ada munsharif pada hakikat dengan pada hukum. Kalau pada hakikat tu kita nampak Zohir betul. Ada pada hukum juga. Pada hukum tu kita kata, pada hukum contoh As-Sarah tadi tu. As-Sarah. Al-Fatah. Al-Fatah isi maksur. Kalau dalam tu, dia nak pegang lah. Dia kata insya-Allah nanti akan datang dia nak bahas. Tengok ni. Dia kata falis mufradu nahu dan bermula isim mufrad. Tapi kalau dalam dia kata nak sebut isim mufrad. Jadi isim mufrad yang boleh terima tanwin. Dia tak masuk tanwin lagi, tapi dia boleh terima. Contohnya apa? Marartu bi Zaidin wal fatah. Wal fatah tu dipanggil zahirah muqaddarah. Maksudnya Zohir tu, baris dia tu Zohir, tapi Zohir tu yang ditakdir ke sahaja. Nak baca Al-Fatahi tak boleh. Dia berat. Tengok depan tu, depan. Wa jam'ul mu'annasis salimu. Dan jamak bagi mu'annas yang salim. Macam mana contohnya? Nahu marartu bil hindati. Nahu marartu bil hindati. Jadi hindati hindati tu dia disertai dengan alif lam. Nampak tak? Bil hinda. Bila bertemu dengan alif lam, dia tertegah nak baca tanwin tak boleh. Alif lam.
Sebab dia menyertai dengan lam. Dalam mata alfiah tu apa Wa jurabil fathati ma la yunsarif. Apa dah lama tak ingat. Ingat ya. Wa jurabil fathati ma la yunsarif. Betul? Ma lam yudaf aw yaku ba'da al-radif. Malam yudaf. Selama tidak idafat. Lepas tu? Ma lam yudaf aw yaku ba'da al-radif. Ataupun tidak menyertai dengan lam, alif lam. Selama tak jadi idafat ataupun tak terima masuk alif lam. Tu dia nak kata musarif tu selama mana dia tidak idafat ataupun tidak masuk alif lam dalam mata alfiah. Baik. Wal tengok. Marartu bil hindati. Berjalan oleh aku dengan orang perempuan yang bernama Hindat. Maksudnya ramai lah. Ramai orang yang bernama Hindat. Hindun lah. Berjalan oleh aku dengan perempuan-perempuan yang bernama Hindun. Tu. Terjemah kita. Baik. Sini dia nak bahas. Musarif tu apa? Yang dikatakan pada matan tu. Ni waw tu waw istinad lil bayan. Dia kalau ikut musarif tu, kalau bahas tu, dia ada 3. Dia panggil mutamakkinun amkana. Ni ada dalam apa? Asmawi tu ada yin. Mutamakkinun amkana, mutamakkinun ghairu amkana, wala mutamakkinun wala amkana. Tu dia ada bahas. Tak apa Nanti kalau dah tanya-tanya gitu, nanti kita bahas dalam kitab-kitab yang lain. Baik, musarif tu apa? Wal munsarifu. Dan bermula munsarif. Apa makna munsarif? Maknahu. Bermula maknanya makna munsarif. Khabar. Allazi yaqbalu sarfa. Allazi. Mausuf bagi allazi apa dia, Yen? Kena pada apa? Isim. Ismul lazi. Alismul lazi. Ismul lazi. Alismul lazi. Bermula munsarif. Maknahu. Bermula maknanya makna munsarif. Maknanya apa? Allazi ini alismul lazi. Tulis tu. Alismul lazi yaqbalu sarfa. Isim yang menerimalah ia isim as-sarfa. As-sarfa yang mana at-tanwin. Yang boleh menerima as-sarfa ini akan tanwin. As-sarfa adalah tanwin. Maksud boleh terima masuk tanwin. Tak masuk lagi tapi boleh terima. Tu dia. Tengok. Was-sarfu. Suara-suara tak apa depan ada. Huwa at-tanwinu. Ialah at-tanwin. Dia dah bahas dah. Tapi di indal muhaqqiqin lah. Kalau disebut saraf tu di sisi orang yang muhaqqiq. Habis itu. Walil asma'i allati taqbalu tanwina aw la taqbalahu alamatun. Tu'rafu biha tutlabu minal mutawwalati. Ni tengok. Dan sabitlah bagi isim. Kalau isim nak terima tanwin boleh tak? Ni. Allati taqbalu tanwina. Yang menerimalah ia isim tu ialah allati tu akan tanwin. Aw la taqbalahu, ataupun tidak menerimalah ia isim tu akan tanwin. Sabit bagi isim tu alamatun, ada beberapa alamat. Jadi lil asma tu khabar muqaddam ya. Alamat tu dia panggil mubtada muakhar.
Soalan kata gini. Kita ambil yang mubtada muakhar. Alamatun. Bermula alamat-alamat yang tu'rafu biha. Yang diketahuikan dengan alamat tu. Tutlabu minal mutawwalati. Tu'rafu biha. Lagi pula sifat kedua. Lagi pula tutlabu. Lagi pula alamat-alamat tu dituntutkan akannya akan alamat tu. Sifat kedua ya. Minal mutawwalani, daripada kitab-kitab yang panjang. Ni tengah tengok dalam kitab-kitab panjang lah. Dia ada bahasan tanwin, masalah tanwin. Dia masalah tanwin tu dia bahas dalam kitab-kitab besar. Yang dia panggil tanwin apa ya? Dia ada 7 tak silap. Dalam Sumawi. 9. Tanwin apa? Tanwin tamkin. Tanwin tamkin, tanwin tu dia ada 9 semua. Tu nanti nak bahas. Sebab tu dia tak bahas dalam ni, angkat ini. Kenapa dia buat contoh gitu? Sebab dia dibahaskan dalam kitab besar. Nampak dia sebut. Dia tak sebut dalam kitab ni. Jadi just nak cerita kata munsharif tu boleh terima tanwin. Tapi dia ada alamat-alamat dia lagi. Tapi alamat-alamat dia tu disebut dalam kitab-kitab yang panjang. Dalam kitab ni dia tak sebut. Sebab kitab kita ni kitab basic. Basic sebenarnya. Ada orang nak. Sebenarnya kita belajar kitab ni basic. Tak apalah. Kalau nanti akan datang nanti insya-Allah kita ambil satu buah kitab lagi, kitab yang tinggi sikit. Bahawa pembahasan dia luas lagi. Ni kitab ni antara yang kedua basic lah. Yang paling basic tu Matan Jumiah. Ini yang kedua lah. Ni syarah dia. Dia ada yang payah lagi pembahasan dia ada 9. Baik. Masa ada 10. 9 ke 10? 10. Ingat tu. 10 lah. Walil asma'i. Alamatun tu'rafu biha tadi tu. Bermula alamat tadi tu. Lil asma'i sabitun. Tetaplah ya bagi isim-isim. Isim mana? Dia kita pusing balik ajaran anak. Kita ambil bawah tu balik. Alamatun tu'rafu biha tutlab minal mutawalati. Lepas tu sama ajaran anak. Lil asma'i allati takbalu at-tanwina aw la takbalahu. Seperti cakap tu. Di kitab payah ibarat dia cakapan dia tu. Dia cakap tu bukan saja dia ulama dulu ni dia cakap macam orang putih lah. Kalau kita fikir balik, kenapa dia tak cakap susunan ayat macam bahasa Melayu kita? Contoh apa kita kata bahasa Inggeris. Kalau terjemah tu jadi terpelik sikit. Kalau terjemah bahasa Melayu. Jadi dia ada, orang kata balawah dia tu ada. Bahasa Arab itu juga. Tengok. Dia asal gini ajaran dia kena pusing. Alamatun tu'rafu biha tutlabu minal mutawalati. Ambil atas lah. Lil asma'i. Jadi soalan kata lil asma'i tu duduk kat bawah. Kalau tanya kenapa ustaz jadi itu tak? Sebab itu dia panggil adatul hasri. Nak cerita kata alamat yang diketahuikan dengan alamat tu yang disebut dalam kitab besar tu, itu hanyalah tertentu bagi isim. Isim tu yang menerimalah, ya isim tu akan tanwin. Aula taqbalahu, ataupun tidak menerimalah, ya isim tu akan tanwin. Di mana tu? Tapi di dalam kitab yang panjang. Dia tak sebut dalam kitab ni. Dia panjang. Ada 10 tak silap. Dalam syarah Asyam pun tak sebut. Nampak ke macam mana? Ya Ustaz, okey dia patah balik je. Kan? Apa-apa dia. Dia bahasa dia ada gitu tak? Ada cakapan sini dia kena susun ayat gitu? Tak ada. Dia kata kalau macam tu redundant pula. Berulang-ulang ke. Ni bukan ayat berulang. Benar. Dia tak ada ayat berulang. Tapi dia susun atas tu ke bawah. Dia panggil macam ni lah. Tengok ayat Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau ikutkan, akan dikaulah kami sembah. Kalau kita fikir balik, ayat tu tak sedap, betul tak? Kenapa tak dekat iyyaka na'budu iyyaka?
Kenapa Allah Ta'ala sebut iyyaka na'budu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kenapa Allah Ta'ala dahulukan iyyaka? Kenapa Allah Ta'ala dahulu na'budu iyyaka? Kesedari kami sembah akan Engkau ya Allah. Tapi kenapa Dia nak dalam Quran menegaskan. disebut Yang tu dia nak menegaskan kita penyembahan kita pada Allah. Kita tak tahulah tu kalam Allah. Ustaz. tak memanglah tak kalam Allah pun kita maklum. Sebab tu ulama dia ambil dalam kalam dalam balawah yang Quran tu dia letak dalam kitab juga. Padahal boleh letak alamatun tu'rafu biha. Tapi kenapa dia buat gitu? Sebab nak menunjuk kata alamat yang diketahui dengan alamat ni dalam kitab Al-Quran ni hanya tertentu bagi isim saja. Alamat tanwin tu terima tak terima tu hanya tertentu pada isim saja. Fi'il tak masuk. Dia nak cerita gitu aja Rona. Faham yang tu faham. Untuk isim aja okey faham lah. Okey. Sebab tu dia dahulukan dia letak bawah tu alamat tu di bawah tu. Ni kalam Arab ni dia panggil uslub Arab. Lepas tu kalau orang buat esei Arab, kalau tak ada macam ni, kalau saya tengoklah esei Arab sekarang lah, budak-budak sekolah menengah apa semua kan, hatta universiti sekalipun, kita dah biasa dengan kitab Arab dulu, kita dah biasa penulisan Arab dulu. Apabila kita tengok yang orang zaman sekarang tulis karangan Arab, jadi dia jadi kurang sikit, kurang. Sebab apa? Tak ada balarah. Uslub Arab tak ada. Bukan saya kata saya pandai sangat, tak. Tapi kita dah biasa dengan kitab-kitab Arab lama ni. Dia percakapan Arab lama ni, dia punya cakapan tu ada penuh. Soalan macam contoh Al-Quran lah kita tengok. Orang zaman sekarang bila tulis tu dia ikut dan. Ana apa zahabat. Dia tahu hanya basic. Walaupun kita kata sekalipun di universiti pun dekat itu. Tapi bila ada kalam ulama dulu, kita dah belajar. Biar contoh dah belajar ini. Kita tengok tu kita tahu dah. Ini kelemahan dari segi apa writing tu. Tidak ada sastra. Tidak ada sastra. Orang ibaratnya orang putih lah. Dia tengok kita tulis esei orang putih. Dia tulis esei. Dia tengok kita macam ni tak sampai lagi ni tahap ni. Ibarat gitu, Arab gitu tak? Tapi orang Arab yang pandai nahu lah. Kalau Arab yang pandai cakap tak mesti kita pandai nahu. Ajar mana? Yang tu skill Ustaz. Skill penulisan. Tapi yang saya tahu sekarang budak-budak sekarang yang belajar sekolah Arab tu, kalau karangan apa dia orang hafal, bukan original idea. Kebanyakan. Saya pernah interview masa saya kerja dulu budak-budak dia kata, saya kata macam mana you all belajar Arab boleh tulis? Oh kita orang hafal. Hafal tak boleh. Kalau hafal sekadar tu dia terhenti dalam hafal tak ada originality lah, tak original idea. Kalau original begini, original macam ni lah. Tengok ulama tu gini, kita boleh ungkaikan balik. Sebab apa dia datang ngani-ngani, kenapa datang tu lah. Nampak? Kita boleh olahkan balik apa dia bercakap. Habis itu. Wa ammal ya'u. Jadi nak cerita kata kasrah tu jadi alamat bagi orang hafal. Nak cerita tu je. Pada isim mufrad musarrif, pada jamak taksir musarrif, pada jamak muannas salim. Bila sebut musarrif tu boleh terima tanwin. Kita nak tu je. Dia tak ada isu kata maratu birijali, kenapa buat usara, kenapa tak letak belakang. Dia kadang-kadang ulama dia datangkan contoh dulu. Sebab kaedahnya i'tal hukmi bil tak sempat nak baca. Dia dalam kaedah bahasa Arab i'ta'ul hukmi bil misal. Dia kita berikan hukum tu dengan contoh dulu. Sebab tu kadang-kadang kita faham tu dengan contoh dulu baru datang dengan ta'rif. Sebab tu dia tak buat ta'rif munsharif. So dia i'ta'ul hukmi bil misal. Dia datangkan memberikan hukum tu dengan contoh dulu. Baik. Itu dalam kitab yang panjang ada 10 perkara nanti tak apa kita bahas nanti ajar mana. Kalau ada kita jumpa dalam kitab tu kita bahas. Baik, ni dalam kitab ni dia hanya basic. Basic pun payah juga bukan basic sangat. Tapi kalau dari segi kalau di kitab di pondok tu ini kitab basic lah. Paling basic lah Baik, tengok. Wa ammal ya'u. Tengok Dan ada pun bermula ya itu. Fatakunu. Maka adalah ia ya itu alamatan
ay mu'allamatan. Yang dibuat alamat akan ya itu lil khafdi, alamatan dalatan alal khafdi. Iaitu menunjuk iaitu menunjuk di atas khafat fi salasati mawadi'ah, hal keadaan fi itu tak lama jadi hal keadaan ya tu jadi alamat bagi khafat itu maudu'atan fi salasati mawadi'ah, pada 3 tempat. Jadi ya lain, kasrah lain. Jadi ya tu dia ada 3 tempat juga. Tempat di mana? Fil asma'il khamsati wa tasniyati wal jam'i. Pada asma'ul khamsah, nampak disebut balik. Macam mana? Pada tasniyah dan pada jamak. Bila sebut kata jamak apa? Tu kat ini. Jamak muzakkar salim. Sebab apa? Bila sebut jamak muzakkar salim. Al-lafzu idza kan apa? Al-lafzu idza utliqa idza ila fardil kamili. Tu kaedah kita. Habis itu. Ya'ni anna hazihi al-mawadi'ah as-salasata, mengendakilah ia musannif. Ana yakni, kita maklum bila yakni dia ta'diyah dengan huruf apa? Macam mana? Dia ta'diyah dengan huruf apa? Kat ini yakni, bila sebut yakni dia ta'diyah dengan huruf apa? Arah jar apa? Kat ni. Lupa lah. Dia haraja ta'at. Dia ta'adi muta'adi dengan haraf jar ba. Yakni bihi. Yang lupa tu. Yakni bihi. Mengenakilah ia musannif bihi ay biqaulihi. Biqaulil musannifi tu. Yakni tu maf'ul. Anna hazil mawadi'ah, akan ini tempat-tempat yang 3. Nampak dia tengok dia terima bahasa Arab. Ni kalau ikutkan kita faham kita akan 3 ini tempat lah. Akan 3 tempat ni. Saya itu. Takunu khabar perkataan anna. Adalah ia hazil mawadi'ah salasah ni. Kena ke tak? Tak kena. Tu depan tu ada dah. Isim kana. Tak kena. Takunu adalah iaitu fiha. Sebab tu dia kena datang dengan fiha. Sebab ha tu rujuk pada kata isim bagi anna. Adalah iaitu fiha, hal keadaan, iaitu di dalam hazil mawadi'ah tu. Adalah iaitu tu alamatan alal khafdi. Jadi alamat di atas khafat. Jadi ini 3 ni, tempat 3 tu mana tadi? Yang 3 tadi. Asmaul khamsah tasniah dengan jamak tu. Itu jadi alamat di atas khafat. Niyabatan anil kasrati. Hala kaunil khafdi. Niyabatan aina ibatan. Kita nak pakai niyabatan tu masdar tak boleh. Dia kena sebab bila al-halu hal tu dia mestilah kena isim wasaf. Hal tu mestilah dia datang dengan isim wasaf. Sebab tu kita kata takdir niyabatan aina ibatan. Yang gantilah ia khafat itu anil kasrati, daripada kasrah. Jadi khafat tu gantikan daripada kasrah. Tengok. Bala mana tengok. Fal asma'ul khamsatu.
Ni kita buat tafriq pun boleh kan. Ataupun kita buat kata fa tafriq. Kalau fa tafriq iza alimta tilkal qa'idata. Boleh juga fa tafriq. Iza alimta tilkal qa'idata. Apabila mengetahui engkau akan mengikat itu kaedah. Kaedah apa? Kaedah kata tilkal qaidati al-mazkurati min hazil mawadi'i as-salasati tu. Ataupun kalau nak panjang ni al-mazkurati min hazil mawadi'i as-salasati ataupun gini. Iza alimta tilkal qaidata al-mazkurata min kauni. Tu. Min kauni hazil mawadi salasati alamatan al-khafdi. Buat panjang sikit tu. Situ tu. Fa'akulu laka, maka berkatalah oleh aku bagi engkau, kata apa? Al-asma'ul khamsatu. Maka bermula isim-isim yang 5. Jadi dah sampai masa dah tu kita tu. Panjang lagi ni. Kita sambung fal asma'ul khamsatu lah. Jadi tengah hari ni tak baca sebab saya ada mengaji. Saya lagi pukul 9.30. Tengah ni tengah tak baca malam ni. InsyaAllah baca. Sambung balik fal asma'ul khamsatu. Boleh ajar Rana Boleh, Ustaz. Ustaz. Baik.